Yang ingin saya perkenalkan, yang berbahagia Dr. Ahmad Suhaimi Lazim, calon Barisan Nasional bagi pilihan raya kecil Don Sungai Limau. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan peladang, nelayan, penternak, peringkat negeri dan juga daerah di Yan ini, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada petang ini dapat kesempatan yang amat baik dalam suatu majlis yang telah pun dianjurkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, iaitu Himpunan Warga Peladang, Peternak dan Nelayan di peringkat negeri dan juga kawasan ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin-pemimpin daripada Persatuan Peladang, Peternak dan juga Nelayan yang telah dapat bersama-sama memeriahkan majlis kita yang kita adakan ini. Tentulah kita rasa cukup berbangga kerana usaha masih terus kita lakukan untuk memartabatkan pertanian sebagai suatu agenda pembangunan penting di negara kita ini. Semenjak daripada dahulu sampailah ke masa kini, Kerajaan Barisan Nasional tidak meminggirkan pembangunan pertanian ini, walaupun negara kita hari ini sudah menjadi sebuah negara perindustrian baru, di mana kita dapat melihat tumbuh seperti cendawan industri-industri yang telah pun dibangunkan oleh pelbagai pihak, termasuklah daripada pelabur-pelabur asing, untuk menyediakan pelbagai hasil keluaran-keluaran pembuatan, dan di samping itu menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang begitu banyak. Namun begitu, kerana kita sedar bahawa sektor pertanian, peladangan dan juga penternak dan juga nelayan ini adalah bidang yang penting untuk menentukan supaya Malaysia dapat terus mengeluarkan bahan-bahan makanan yang kita perlukan. Maka walaupun negara kita sudah mencatat satu kemajuan yang besar dalam sektor pembuatan, sektor pertanian tidak pernah kita pinggirkan. Malahan dia masih menjadi satu bidang yang paling penting. Kalau dahulu penting, masa sekarang dia menjadi lebih penting lagi. Kenapa dia penting? Tidak lain ialah kerana soal makanan ini suatu perkara yang utama bagi manusia. Kerana lazimnya kalau tidak ada makanan, kita kelaparan. Dan kalau kita lapar, lazimnya kalau sudah kebuluh, boleh membawa akibat maut dan sebagainya. Walaupun hidup mati itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semenjak daripada dahulu kita nak menentukan Malaysia ini mempunyai bekalan bahan makanan yang mencukupi. Kerana di peringkat antara dunia, agenda food security ataupun jaminan keselamatan makanan ini sudah menjadi suatu perkara yang paling penting sekali. Dalam mesyuarat-mesyuarat yang disertai oleh banyak pemimpin-pemimpin dan ketua-ketua negara,
termasuklah Perdana Menteri kita, antara agenda yang biasa dikemukakan dalam perbincangan itu ialah bagaimana dunia boleh mengeluarkan bahan makanan yang mencukupi untuk menentukan bahawa masyarakat dunia mempunyai makanan, dan dengan sebab itu tidak akan berlaku kebuluran. Namun begitu, walaupun sudah banyak usaha dibuat, kita belum sampai ke tahap yang disebutkan sara diri, ataupun tahap di mana bekalan bahan makanan yang dihasilkan oleh dunia mencukupi untuk memenuhi tuntutan manusia yang meningkat dan bertambah. Populasi dunia pada hari ini sudah mencecah 8 bilion kalau tak silap saya. Malaysia dahulu hanya mempunyai jumlah penduduk waktu zaman bulan merdeka 7 juta Pak Anjang. Saya sebut pasal ni kawan baik saya, pemimpin peladang. Sekarang sudah 28 juta. Waktu saya berdiri dan berucap di hadapan tuan-tuan, pergi kelah mana-mana wad bersalin, hospital besar dan kecil, ada saja anak-anak yang baru dilahirkan. Kesemuanya tidak kecuali memerlukan makanan untuk hidup. Dan jumlah ini meningkat dan bertambah, termasuklah di negara kita ini. Sedangkan kita tahu bahawa di Malaysia ini bilangan ataupun keluasan kawasan tanah yang ada tidak bertambah. Kalau dulu kita ada satu relong, bangun pagi doa panjang mana pun dia tak jadi 2 relong. Kadang-kadang kalau tanah kita tu di tepi laut, mungkin kurang pun kerana sudah dihakis oleh ombak dan gelombang. Dan kawasan-kawasan yang boleh digunakan untuk pertanian ini semakin hari semakin kurang. Kerana kawasan-kawasan, lihat sajalah di sekitar di negeri Kedah dan tempat-tempat lain. Kerana keperluan untuk kita bina rumah dan juga kedai-kedai untuk digunakan untuk kediaman dan penjagaan makin meningkat dan bertambah. Kawasan-kawasan sawah sudah diubah syarat menjadi kawasan-kawasan pembangunan perumahan dan juga pembangunan-pembangunan yang bukan pertanian. Jadi penduduk bertambah, keluasan tanah tidak bertambah. Kalau di peringkat dunia pun begitu juga, di peringkat negara kita juga begitu. Di mana ada kawasan yang boleh kita gunakan untuk ternakan. Dahulu saya ingat waktu saya jadi penolong pegawai daerah, ada kawasan tanah yang dikatakan reserve untuk ternakan. Sekarang ini dah tak ada reserve dah lesap. Dah jadi kawasan-kawasan pembangunan dan sebagainya. Demikian juga soal bekalan ikan. Dahulu dikatakan kalau pergi ke laut, mungkin tak payah duduk berjam-jam sampai pagi ke malam. Boleh pulang dan bawa ikan mungkin berkilo-kilo. Hari ini kerana banyaknya usaha-usaha dibuat oleh setengah-setengah pihak untuk menangkap ikan-ikan lebih daripada yang sepatutnya, termasuk anak-anak ikan dan batu-batu karang dengan digunakan bagai-bagai jenis pukat. Apa yang disebutkan overfishing, bukan saja di Malaysia, di banyak negara, hasil ikan makin lama makin berkurangan. Jadi kalau itulah keadaannya, kita di Malaysia bagaimana? Sebab itu, oleh sebab pentingnya soal sektor pertanian ini ditekankan oleh Perdana Menteri. Tadi disebutkan bagi peruntukan 6 bilion tahun ini, tapi bertahun-tahunnya berbilion-bilion sudah pun dibelanjakan untuk menentukan bahawa bidang pertanian mesti terus dimajukan. Lebih berjaya Malaysia, pertanian mesti maju dan juga berjaya untuk masa-masa kehadapan. Tepuk tangan sikitlah. Nak saya cakap. Kalau tak tepuk mengantuk. Lepas makan tengah hari, lepas zuhur ni, bukan? Jadi disebabkan itu peruntukan disediakan. Bukan dalam soal bentuk-bentuk bantuan-bantuan input pertanian, baja, benih. Saya cakap ni, saya juga pakar pertanian. Masa pernah jadi kononnya Menteri Pertanian 5 tahun Pak Anjang, ya. Jadi saya faham apa masalah petani, nelayan, peladang, pekebun kecil, penternak. Saya tahu sedikit sebanyak. Dan saya sendiri pun merasakan ini adalah suatu jihad
tuntutan agama yang mesti kita tunai dan laksanakan itu menghasilkan bahan makanan untuk menentukan kita mempunyai jumlah bahan makanan yang mencukupi untuk negara Malaysia kita. Ini jihad. Jihad fi sabilillah. Karena kalau ini tidak kita usahakan, sektor pertanian kita merudum dan menurun, hasil tangkapan kita tidak menambah, dan juga hasil pengeluaran padi kita menurun, maka ini suatu masalah besar, bukan saja kepada kita tapi kepada dunia pada keseluruhannya. Jadi saya nak ucapkan tahniah syabas pada MADA. Tadi Dato' Rahim dan KSU beritahu hari ini 1 hektar di kawasan di sini dah sampai hampir 7 metrik tan 1 hektar. Waktu saya jadi Menteri Pertanian 4 metrik tan. Saya kata usahakan lebih panjang, usaha lebih lagi. Bagi baja guna baja, jangan jual baja. Bagi racun serangga guna cara betul. Kalau dia kata kena buat 2 kali, jangan buat sekali. Pakai lengan ni. Pasal pakai lengan saya tak tahu, saya duduk tadi dekat sekolah Sungai Limau, dia kata susah nak gaji 2 kali, kita buat sekali. Jadi kalau sekian banyak diperlukan, buat 2 double. Mana boleh pakai double, matilah pokok tu. Jadi ini tujuannya tidak lain supaya kita dapat meningkatkan hasil. Dan kalau hari ini hasil kita padi baik, getah baik, kelapa sawit baik, bahan makanan sayur-sayuran baik, buah-buahan baik, mencukupi, kita tak perlu nak import. Pasal kalau kita tidak mempunyai jumlah makanan cukup, kita terpaksa bawa daripada luar negara, daripada negara jiran kita. Berpuluh-puluh juta terpaksa kita bawa masuk. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan. Kadang-kadang ikan Malaysia pergi ke sana, lepas tu dia tolak balik masuk ke Malaysia. Ada, saya tahu cerita. Dan inilah yang saya sebutkan jihad yang harus kita perjuangkan. Jangan kita berhenti. Walaupun hari ini saya sedar di Malaysia ni jumlah petani peladang yang agaknya masih muda sudah makin berkurangan. Itu satu masalah, bukan saja di Malaysia, di banyak negara dunia. Anak-anak muda tidak begitu bermesra dengan pertanian. Dia kata susah sektor pertanian, memang pun susah. Dia kata kalau bekerja di ladang panas, tak ada aircon. Mana ada aircon di ladang? Memang di mana-mana dunia pun tak ada aircon. Ataupun dia kata tak sanggup pergi ke laut kerana terpaksa menempuh gelora dan gelombang hebat. Dapatnya wangnya tidak sebanyak mana. Tetapi kalau tidak ada jiwa anak muda seperti ini, diberikan semangat untuk mereka menceburkan diri dalam sektor pertanian dengan secara pertanian moden, guna teknologi, cara pendekatan amalan pertanian baik, baja betul, jaga betul-betul, macam yang berlaku di banyak negara-negara maju seperti di Jepun. Ramai pertuan peladang, mungkin pemimpin dah pergi melawat ke Jepun, ke Korea, tengok bagaimana mereka tanam padi. Kalau nak cari rumput rumpai pun dalam satu kawasan tu susah nak cari. Saya pergi sini tuan-tuan, saya pergi tengok. Dia bekerja satu-satu. Pelot tu dia tengok setiap satu pohon padi yang ditanam, jangan ada tanaman-tanaman yang lain daripada padi di situ. Makna di rumput rumpai hamba dibuang dengan tangan. Dan bila hasilnya keluar, dia sudah mempunyai jumlah hasil pengeluaran lebih banyak sehingga terpaksa dia mengekspor ke seluruh dunia. Kerana mereka mempunyai pendapatan hasil yang begitu tinggi sekali. Jadi sebab itu usaha ini mesti kita buat bersama-sama. Saya tahu selama ini pun masyarakat ladang, petani, nelayan sudah bekerja rapat dengan kerajaan, berganding bahu, kerana mereka tahu nasib mereka bergantung kepada usaha dan kesungguhan kerajaan. Dan saya nak menyatakan sini dan ulang sekali lagi, selagi kepercayaan rakyat diberikan kepada Parti Barisan Nasional untuk menrajui kerajaan, selagi itu komitmen kita untuk menyokong petani, peternak, peladang dan nelayan tidak akan berganjak. We will never leave you behind. You will always be with us. Faham tak tu? Kenapa? Karena siapa lagi yang kita nak harapkan? Walaupun saya tahu saya sebagai timbalan Perdana Menteri, saya tahu masyarakat nelayan memerlukan kerajaan.
Kerajaan lihat masalah nelayan contohnya. Setiap bulan diberikan imbuhan, tak pernah berlaku dalam sejarah. Tapi dah dibagikan tiap-tiap bulan berapa? RM200. Dahlah dibagi RM200. Ada insentif tangkapan, kalau tak silap saya dulu lah. Kalau dapat berapa kilo bawa balik, turun kat jeti, disemak oleh LKM, ada lagi insentif. Ada lagi ke Dato' Hashim? Ada lagi. Kemudian tu dapat subsidi minyak, harga lebih istimewa. Walaupun ada orang beritahu saya ada setengah-setengah nelayan yang jahat jual minyak, itu mereka ni tak ramai. Yang lain semua ikut tertib, guna betul-betul. Pasal subsidi ni nilainya beratus juta, tetapi kerana untuk memperjuangkan nasib nelayan, kita bagi subsidi. Orang lain tak dapat subsidi tu. Dah lagi tu kerana mereka tergolong dalam golongan yang pendapatan kecil. Sejak dulu kita bagi bantuan rakyat satu Malaysia, BRIM. Dah dapat 200, dah dapat insentif, dah dapat juga minyak yang diberikan secara subsidi, dapat juga bantuan rakyat satu Malaysia. Siapa di sini yang dapat bantuan rakyat satu Malaysia? Angkat tangan. 3 orang aja. Maknanya kalau yang lain itu dah kaya raya dah. Gaji lebih daripada 4,000 kah? Tak apalah, mungkin tak nak angkat tangan, tapi saya tahu, saya tengok wajah-wajah ni hampir sebahagian besar ni dapat bantuan. Bantuan rakyat satu Malaysia tahun lalu dan tahun sebelum itu RM500 sudah naik kepada berapa? Oi, baca apa yang Perdana Menteri sebutkan semalam, RM650. Tepuk tangan sikitlah. Tambah lagi dengan RM50 bagi insurans. Kalau ada apa-apa kemalangan dan juga kematian, dapat RM30,000 lagi. Tepuk tangan. Kemudian kalau ada anak pergi ke sekolah, anak kecil yang saya jadi menterinya, kita bagi bantuan awal persekolahan. Januari sudah bagi, InsyaAllah Januari depan bagi lagi. Kalau ada anak nak masuk universiti, PRIU bagi untuk voucher buku RM250. Bagi tahun lalu, bagi tahun ni, InsyaAllah tahun depan bagi lagi. Tak sokong Barisan Nasional, tak tahulah saya. Itu nelayan. Bantuan-bantuan yang diberi banyak lagi lah, saya tahu. Bantuan pukat, bantuan jala, jaring, dan bantuan-bantuan rumah. Kalau yang tak ada tu boleh minta dengan Menteri Besar. Menteri Besar ada dekat sini, dia boleh buat rumah-rumah nelayan, kita boleh bantu mereka. Tak jadi masalah. Dan sekarang ni dasar kerajaan kata jangan tumpu pergi ke laut saja. Pasal kita pergi ke laut, kita tahu ada musim gelora, tak boleh pergi. Sebab itu kita bagi bantuan RM200. Kita nak mempelbagaikan hasil daripada ternakan kita, jangan pergi ke laut, pergi ke darat untuk ternakan ikan air tawar. Masya Allah, ikan air tawar. Itu orang Arab cakap. Ikan air tawar, baik ikan tilapia, baik ikan patin, ikan keli. Panjang dia suka ikan keli. Tak kira apa, asalkan dia boleh mengeluarkan pendapatan bertambah. Tak ada benih Jabatan Perikanan bantu bagi benih. Tak ada tempat nak mengerjakan atau nak membuat kolam-kolam. Ada tanah-tanah kerajaan, lombong-lombong, sungai-sungai yang masih boleh digunakan. Masih ada ratusan ribu hektar di seluruh negara yang boleh dibangunkan untuk ternakan air, ikan air, udang dan sebagainya, masih lagi belum dibugar dan dibangunkan dan diusahakan. Kalau setiap nelayan selain pergi ke laut, waktu mana tak boleh ke laut, pergi ke darat untuk melihat ternakan ikan air tawarnya ada di kolamnya itu, maka saya fikir yang RM200 itu sudah tidak mempunyai nilai besar mana, kerana kita sudah ada pendapatan yang bertambah. Demikian dia dalam sektor ternakan. Lembu, kambing, ayam. Saya dengar hari ini ada berita baik, setiap orang datang dapat 10 ekor ayam. Betul ya? 10 ekor ayam kampung dengan satu benih. Siapa bagi? 2 pokok mempelang.
mada bagi rezeki kita ni bertambah-tambah, melimpah ruah. Hari ni punya cerita lah. Jadi kita nak menambah hasil. Semalam pun dalam masa kabinet kita bincang soal bagaimana nak meningkatkan hasil bahan makanan seperti ini, termasuklah hasil daripada ternakan. Ternakan ayam, daging dan sebagainya yang masih tak mencukupi, sehingga waktu musim-musim tertentu harga menaik melambung tinggi. Sedangkan kita sebagai petani penternak boleh usahakan sendiri di rumah masing-masing. Tapi kerana ada duit, kita lebih suka pergi ke kedai, pergi ke pasar beli ikan-ikan ataupun ayam-ayam yang dijual oleh perai-perai di situ. Apalagi tanaman, hasil buah-buahan. Dan hari ini Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, semenjak waktu saya juga memimpin kementerian ini, kita sebutkan pertanian adalah perniagaan. Masih ingat lagi? Masihkah kau ingat? Pertanian adalah perniagaan. Agriculture is business. Saya sebutkan begitu untuk masukkan dalam pemikiran kita bahawa segala usaha yang kita buat sebagai petani nelayan yang menghasilkan sesuatu yang boleh kita pasarkan, itu adalah usaha perniagaan. Dan 9/10 rezeki kita datang daripada perniagaan. Siapa yang sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena usahakan berterusan. Nak tentukan supaya bidang pertanian, sektor-sektor yang saya sebutkan tadi dapat terus berkembang, tetapi menggunakan teknologi baru, ikut amalan pertanian yang telah ditetapkan oleh jabatan. Jangan buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita menghadapi masalah kerugian dan sebagainya. Jadi sebab itulah hari ini kita bersama-sama di sini untuk berkongsi pandangan. Dan saya cuma nak menyatakan di sini, di samping itu Sungai Limau ni sedang pun menghadapi pilihan raya kecil. Saya tak payah nak kempen kerana melihat wajah tuan-tuan semua yang ada di sini, pengundi-pengundi semuanya sokong 100% pada Barisan Nasional. Alhamdulillah. Kalau ada yang belum pasti lagi, boleh jumpa saya dan insya-Allah saya boleh yakinkan pilihan terbaik ialah Parti Barisan Nasional. Khusus bagi petani, penternak, nelayan, pekebun kecil sejak dahulu sampai hari ini. Barisan Nasional dan juga UMNO lah yang telah sama-sama memperjuangkan nasib saudara dan saudari sekalian. Jadi kita ada calon kita ini cukup berkelayakan, berkelulusan, handsome orangnya, isteri pun namanya Siti Bunga. Jadi dia boleh bantu kita. Kalau ada apa isu-isu tertentu kerana datang daripada parti yang sama. Saya nak bagi contoh ini mudah. Pasal ada orang kata bincang macam-macam bulan, bintang dan sebagainya. Saya bagi tak berapa penting sangat. Baik dia PAS ke UMNO, semuanya insya-Allah akan masuk syurga. Buat saja amalan apa yang Tuhan suruh, kita akan masuk ke syurga. Jaminan Allah bagi mereka yang melaksanakan ibadah, rukun dan sebagainya. Yang penting dalam kehidupan duniawi hari ini ialah untuk melihat kehidupan kita bertambah baik. Siapa pemimpin dalam masyarakat kita yang kita yakin boleh bantu kita. Bukan soal pilihan ideologi saya, tapi yang boleh bekerja untuk bantu kita. Kalaulah di peringkat nasional itu sudah ada Perdana Menteri daripada parti UMNO dan Barisan Nasional. Di peringkat negeri, alhamdulillah menang kita baru-baru ini, dan bentuk kerajaan di bawah pimpinan Menteri Besar kita, orang muda, handsome, berkelayakan, coba rambut kurang sikit. Tapi semua boleh buat. Tak ada masalah. Jadi imam, baca kunut, apa semua boleh. Tak ada masalah. Apalagi kalau di kawasan Sungai Limau. Memang perlu ada wakil. Selepas almarhum Azizan, Tan Sri Azizan meninggal dunia, perlu diganti. Itu sejarah yang sudah berlalu. Waktu yang kita nak lihat, waktu kini dan kehadapan. Apa yang nak kita buat? Nak majukan kampung kita, halaman kita, kawasan kita, Sungai Limau. The Orange River, Sungai Limau nak dijadikan kawasan pertumbuhan baru di negeri Kedah. Sebab itu tidak ada pilihan. Kalau pilihan nama yang katakan azam tadi, dia boleh berazam dan bercita-cita sahaja.
Saya dengar cerita dia pergi mana-mana sekarang dia berjanji kalau dia terpilih sebagai wakil rakyat dia akan bekalkan wifi percuma. Kata orang sampai pada saya, kalau bohong orang tu bohonglah saya. Maaf, Masya Allah, tak betul lah. Tapi cerita macam itu. Janji kalau dia dipilih dia akan betulkan jalan-jalan yang berlepak-lepak ni. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, ni cerita mudah saja. Mampukah beliau buat begitu? Dia akhirnya akan datang pada pihak kerajaan. Saya sendiri tak akan mampu kalau saya tidak ada kuasa dan ada peruntukan kerajaan. Duit mana yang ada dalam poket saya nak bina jalan, nak bagi wifi, nak bina masjid, nak bina surau? Tak ada. Yang ada kemampuan ialah kerajaan. Kerajaan yang ada di peringkat negeri inilah menteri besarnya. Kerajaan pusat Perdana Menterinya saya membantu beliau. Mana lagi baik? Pilih wakil rakyat daripada kita, Barisan Nasional, atau pilih daripada dia? Apa jawapan? Siapa boleh jawab? Saya bagi RM10. Mana lagi baik? Datuk Tajuddin sebut, saya hutang dari dia RM10. Ini semula jadi. Bukan soal apa-apa paksaan. Tidak ada paksaan, tapi pertimbangan yang rasional. Ada orang beritahu saya, Tan Sri nak datang sini buat apa? Saya kata, kenapa? Tak boleh menang. Pasal apa tak boleh menang? Ini kawasan kubu kuat pas. Saya pergi mana-mana tengok bendera mereka banyak, hijau lebih daripada biru. Saya kata negeri Kedah pun dulu pas. Tapi Alhamdulillah Tuhan bagi kita apa? Tuhan bagi kita keyakinan, kepercayaan, bagi kita rezeki. Maka pilihan raya lalu walaupun kata tak mungkin PAS tumbang, tapi dengan izin Allah PAS telah diganti dengan UMNO dan Barisan Nasional. Apakah tak mungkin di Sungai Limau ini? Maka Barisan Nasional tak boleh menang. Kenapa tak boleh dipilih? Untuk kebaikan. Untuk kebaikan petani, pesawah, peladang. Kenapa tidak dipilih? Hanya kerana kita mungkin terasa terhutang budi dengan yang dahulu. Tapi elok juga kita melihat masa depan. Dan masa depan kita yang lebih terjamin ialah untuk kita bersama-sama mendukung perjuangan kita dalam Barisan Nasional, iaitu menerusi calon kita yang kita pilih pada hari ini. Boleh tuan-tuan? Tak kuat ya? Boleh? Bagi peluanglah. Ini saya punya rayuan. Jadi saya nak minta kerjasama daripada semua pemimpin persatuan peladang. Tolong bantu kita dan kita bagi jaminan untuk terus membantu masyarakat peladang, petani, penternak, nelayan di seluruh kawasan ini, dan mudah-mudahan kita berjaya.